Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membuat perentangan yang bertajuk Sektor Pertanian dipandang sepi. Nama saya Muhammad Zaid Zubaidi bin Badillah, 2021-731-375. Nama saya Muhammad Amir bin Rosmani, nombor matrik 202-112-1731. Nama saya Nurul Asnira binti Abdul Rahman, nombor matrik 2021-527-285. Hai, nama saya Amira Irika binti Rohadi, 2021-958-543. Saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang pendahuluan dan objektif. Dalam bahasa yang mudah, pertanian adalah pengeluaran makanan melalui peternakan, ladangan dan perhutanan. Pertanian juga menjadi penekanan kepada manusia sebagai sumber keperluan asas. Hal ini kerana ia diperlukan oleh manusia untuk terus hidup. Seperti yang kita tahu, semasa zaman dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW merupakan individu yang bergiat aktif dalam bidang ini dan beliau sering membantu bapa saudaranya untuk menternak kambing. Semasa kemuncak dakwah Islam, sahabat Nabi iaitu Saidina Umar Al-Khattab memperhebatkan lagi bidang ini. Dia mewujudkan pengkhususan pekerjaan dan peluang pekerjaan. Oleh itu kajian ini mengambil inisiatif untuk mengkaji usahawan tani, kerana mereka lah yang bergerak ke depan, merintis usaha menjadi tenaga moden. Akan tetapi sering berlaku masalah di kalangan masyarakat dan sumber tenaga utama iaitu graduan. Ialah hasil pendapatan yang diperolehi daripada pertanian ini tidak begitu merangsangkan. Hal itu kerajaan mewujudkan Kementerian Pertanian dan Industri Sani untuk membantu sektor ini dan meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, seterusnya objektif bagi perbincangan ini ialah yang pertama, mengapa faktor pertanian dipandang sepi. Yang kedua, mengenal pasti langkah mengatasi dan menggalakkan sektor pertanian di masa kini. Yang ketiga, menganalisis kepentingan pertanian serta jalan penyelesaian bagi isu sektor ini. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan usahawan tani? Usahawan tani ini ialah seorang individu yang bertanggungjawab menyediakan keperluan asas seperti makanan, keperluan asas, dan menyelidik ternakan dan tanaman yang dikeluarkan supaya ia lebih berkualiti. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli seterusnya untuk perbincangan ini. Kajian metodologi. Tujuan metodologi adalah membantu untuk memahami lebih mendalam tentang aplikasi kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Sumber metodologi kami adalah daripada sumber buku dan sumber internet. Faktor-faktor sektor pertanian dipandang sepi terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah persepsi negatif oleh golongan muda. Kedua, kekurangan teknologi pertanian. Yang ketiga, masalah kekurangan pelaburan. Dan yang keempat adalah sumber tanah dan bencana alam di negara Malaysia. Faktor yang pertama adalah persepsi negatif dari golongan muda. Faktor fenomena remaja hari ini kurang berminat melibatkan diri dalam sektor pertanian ialah remaja hari ini tiada kesedaran tentang kebaikan pertanian. Hal ini demikian kerana remaja hari ini merasakan aktiviti pertanian hanya akan membawa kepada kemiskinan dan kepenatan. Pernyataan ini sama sekali salah kerana tidak kenal maka tak cinta. Aktiviti pertanian akan mendatangkan hasil yang lumayan sekiranya diusahakan secara istiqamah dan bersungguh-sungguh. Selain itu, kurangnya galakan menyertai aktiviti pertanian daripada keluarga menjadi penyumbang kepada remaja hari ini untuk melibatkan diri dalam aktiviti pertanian.
Ibu bapa hari ini kurang menggalakkan anak-anak mereka menyertai aktiviti pertanian kerana merasakan aktiviti ini tidak akan mendatangkan keuntungan. Mereka lebih cenderung menggalakkan anak-anak mereka menjadi seorang peniaga, arkitek, peguam dan yang lain-lain. Faktor yang kedua adalah kekurangan teknologi pertanian. Kekurangan tenaga mahir dan separa mahir. Ramai-ramai golongan muda, terutama golongan mahasiswa dan mahasiswi, tidak berminat untuk mempelajari dan menceburi bidang pertanian. Kurangnya meneroka untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari itu dengan sektor pertanian. Sektor pertanian didominasi oleh golongan tua dan ini menyebabkan produktiviti menjadi rendah. Antara faktor-faktor lain atau masalah-masalah lain yang dihadapi di dalam sektor pertanian adalah masalah kekurangan pelaburan. Sektor pertanian juga mengalami permasalahan dari segi pelaburan. Ini menjadi salah satu punca mengapa sektor ini semakin dipandang sepi. Apabila usahawan pertanian dan para petani mengalami masalah kewangan, mereka agak sukar untuk mendapatkan jentera dan peralatan yang sesuai dan mencukupi untuk melakukan aktiviti mereka. Ini akan menyebabkan hasil pertanian mereka akan terjejas kerana kekangan peralatan dan jentera, sekaligus akan menyebabkan tempoh penanaman dan penuaian akan mengambil masa yang lama. Selain itu, kurangnya pelaburan di dalam perkembangan bioteknologi pertanian. Ini akan menyebabkan kurangnya mutu tambah baik bagi sesebuah tanaman. Selain itu, ia akan menyebabkan hasil tanaman berkurang, pengurangan ciri fizikal hasil pertanian, resisten tanaman terhadap serangan perosak akan menurun dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan bioteknologi. Oleh itu, bioteknologi amatlah penting dan pelaburan di dalam bioteknologi akan membantu dalam menghasilkan mutu pertanian yang lebih baik. Antara usaha yang dapat dilakukan ialah dengan bantuan kewangan dan perundingan daripada kerajaan dan bank. Pihak bank pertanian khususnya boleh memberikan pinjaman kepada para petani untuk memudahkan projek pertanian mereka. Pinjaman yang dibuat dapat membantu membeli jentera dan dalam proses bioteknologi. Antara bank yang menyediakan pinjaman ini adalah Agrobank. Agrobank memberi skim pinjaman yang berkadar faedah rendah kepada para petani, seperti salah satu modal mereka adalah modal usahawan satu Malaysia kepada para petani. Bak kata pepatah, ada padi kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan sektor pertanian ini dipandang sepi adalah masalah sumber tanah dan bencana alam. Antara halangan yang terdapat dalam sektor pertanian adalah apabila Malaysia mempunyai tanah yang begitu terhad. Selain itu, tanah ini juga turut dibahagikan kepada beberapa sektor, sektor industri, sektor pertanian dan selain itu. Sektor pertanian bagi sumber tanah adalah sangat terhad. Ini menyebabkan negara mempunyai hasil pertanian yang sedikit, hasil pengeluaran pertanian yang sedikit. Akibat daripada kekurangan kawasan untuk pertanian menyebabkan kejatuhan perolehan yang diperolehi dari hasil pertanian menjadi semakin mengecil. Selain itu adalah faktor bencana alam yang berterusan yang membawa kepada kemusnahan tanaman sekaligus menyebabkan kekurangan sumber pertanian dan makanan. Apabila terjadinya bencana alam, ladang-ladang pertanian akan musnah dan ianya merencatkan pengeluaran hasil tanaman. Oleh kerana bencana alam yang berterusan, tanah-tanah pertanian terpaksa ditukar menjadi kawasan penempatan penduduk. Kerajaan perlu menyediakan tanah yang mencukupi dan subur untuk para petani serta memastikan tanah pertanian ini ditempatkan pada lokasi yang sesuai dan selamat daripada bencana alam seperti banjir. Seterusnya saya serahkan kepada ahli. Seterusnya saya akan menguraikan tentang cara untuk menggalakkan pertanian di Malaysia.
Langkah pertama untuk memajukan sektor pertanian dengan mengubah kaedah pertanian menggunakan teknologi terkini. Jadi industri tani mengalami kelembapan pada kemajuan dek kerana petani dan syarikat perdagangan masih menggunakan kaedah lama yang menghasilkan kuantiti produk yang tidak banyak dan berlaku banyak kerosakan. Selaras dengan langkah pertama tadi, sektor pertanian boleh dimajukan dengan bantuan bimbingan dan insentif daripada pihak yang bertanggungjawab. Penerapan kaedah baru menggunakan teknologi tinggi memerlukan kepakaran pekerja yang mampu membimbing petani menghasilkan produk yang terbaik. Pada masa sama, sektor pertanian boleh dimajukan dengan menggalakkan pengguna untuk membeli produk tani tempatan. Jadi menurut laporan tahunan oleh Bank Negara Malaysia, negara kekal sebagai pengimport makanan dengan sekurang-kurangnya 1/4 daripada jumlah keseluruhan bekalan makanan yang diimport. Jadi bagi menyokong langkah di atas, ladang-ladang pertanian yang baru perlu dibuka dengan lebih banyak mengikut kadar pertumbuhan dan permintaan pengguna. Kesimpulannya, pelbagai langkah yang boleh dilaksanakan bagi memajukan pertanian di Malaysia. Sektor pertanian ni pernah menjana pendapatan penting kepada negara sebelum kebangkitan era kegemilangan perindustrian yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui dasar perindustrian. Walaupun begitu, kepentingan ini tidaklah diabaikan sepenuhnya kerana beliau telah melancarkan dasar pertanian negara yang sebenarnya menjadi garis panduan kepada pembangunan sektor inilah. Jadi berikut terdapat beberapa kepentingan sektor pertanian. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertanian dilihat sebagai perniagaan yang memberi prospek besar kepada seluruh masyarakat Malaysia yang membantu merapatkan jurang sosial ekonomi. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan terhadap pengimportan makanan. Kebanyakan bahan makanan seperti beras, kopi, koko dan bijirin yang lain sesuai ditanam di negara ini. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat atau penduduk setempat. Yang keempat, memberi keuntungan yang besar kepada pelabur dan pengusaha. Sekiranya pengusaha menitik beratkan aspek kuantiti dan kualiti, maka harga pasaran hasil yang akan dijual sudah tentu akan meningkat. Yang keempat, memenuhi keperluan bahan makanan. Yang kelima, agropelancongan. Pertanian dapat dijadikan perniagaan apabila konsep agropelancongan diterapkan. Yang keenam, meningkatkan pendapatan negara. Di Malaysia, sektor pertanian amat penting dan menyumbang 5% kepada pendapatan kasar negara. Jadi ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan negara dan secara tidak langsung membantu ekonomi negara kita. Jadi ringkasnya, dengan adanya sinergi yang hebat, industri ini mampu menjadi penyumbang terbesar seperti suatu ketika dahulu. Sekian daripada saya. Terima kasih.